anak-anak muda ataupun yang masih kecil, bila dah boleh bercakap, iza afsah, maksudnya boleh dah bercakap dan menuturkan kalimah, daripada kalangan Bani Abdul Muttalib, allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayata 7 marrat. Nabi akan ajarkan kepada anak ini ayat ini sebanyak 7 kali. Diulang 7 kali ayat ini. Ayat apa? Ayat dalam surah Al-Isra ayat 111. Ayat ini diulang oleh Rasulullah. Apa kalam Allah Ta'ala? Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ayat ini. Ayat 111 ni Nabi akan ulang 7 kali kepada anak-anak tersebut. Dan disuruh mereka hafal ayat ni. Kenapa Nabi suruh hafal ayat ni? Kerana ayat ni mengandungi tauhid. Kerana ayat ni menyebut tentang mengesahkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak ada anak. Jadi ditanam tauhid itu di dalam hati kanak-kanak ini sejak daripada kecil. Atau kalau kita tengok cerita Al-Imam Sirri, Al-Imam Sahl Tustari radhiyallahu ta'ala anhu, atau Sahl Tusturi, beliau diajar oleh bapa saudara beliau sebelah ibu, khal, bapa saudara sebelah ibu, iaitu Sayyidina Muhammad bin Sawar radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Sayyidina Sahl At-Tustari radhiyallahu ta'ala anhu, satu hari dia kata, ketika aku umur 3 tahun, aku bangun tidur tengah malam, aku lihat bapa saudara aku sedang solat malam. Maka aku pun turut mengambil wuduk dan bersama dengan beliau. Tu dia, umur 3 tahun dah nak solat malam dah dengan pak saudara dia. Hebat nah. Lepas tu kena tengok siapa dia hidup, dengan siapa dia duduk. Anak-anak ni dengan siapa dia dibina peribadi. Kerana dia melihat bapa saudaranya sering bangun malam dan tidak pernah tinggal bangun malam. Siapa Muhammad bin Sawar? Awliya, wali Allah Ta'ala, ma'ruf kalangan para ulama. Sebut dalam tabaqat para ulama tentang Sayyidina Muhammad bin Sawar. Jadi Al-Imam Muhammad bin Sawar larang anak menakan, ini anak saudara dia ni, untuk bangun malam bersama dia, kerana tak sesuai lagi. Umur masih muda, masih kecil. Maksudnya dia kata, kamu jangan bangun, biar. So, tiap-tiap malam kalau kamu nak tidur, sebut ini saja. Sebut apa yang aku sebut ni. Apa dia? Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya. Sebut yang tu je. Setiap malam sebut 7 kali. Sebelum tidur sebut Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidun ilayya. Allah bersama denganku, Allah menyaksikanku, dan Allah melihat perbuatanku. Sebut yang tu je 7 kali. Maka aku amalkan kau tersebut setiap hari. Sebelum tidur aku akan baca 7 kali. Sehinggalah satu masa, bila bapa saudara aku tanya kepada aku, dah baca berapa banyak kali dah? Dia kata, baca tak pernah tinggal? Tak pernah tinggal. Tambah lagi 11 kali. Tengok, ada tadrij, ada tadarruj. Sikit-sikit dia bagi kepada kanak-kanak tersebut. Maka Sayyidina Sahal At-Tustari radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, saya setelah itu merasa halawah, merasa manis kerana mendengar dan juga membaca bacaan tersebut. Dan ketika itu, sampai satu masa, ketika umur aku dah belasan tahun, aku ditanya oleh bapa saudara. Maksudnya dia amalkan sejak pada umur berapa? Sejak pada umur 3 tahun. Sejak pada umur 3 tahun, itu diulang oleh beliau. Diulang oleh beliau sampai umurnya mungkin 10 ke 11 tahun begitu. Maka bila ditanya kepada bapa saudaranya, bapa saudaranya tanya kepada dia, kamu tinggal tak bacaan tersebut? Saya tak tinggal. Malah saya merasa kelazatan ketika membaca Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya. Kata bapa saudara tersebut, Sayyidina Muhammad bin Sawar kata kepada anak saudaranya, wahai anakku, kalaulah Allah bersama denganmu, kalaulah Allah menyaksikanmu, kalaulah Allah Ta'ala itu sentiasa melihat perbuatanmu, bagaimana mungkin kamu akan melakukan perbuatan yang bersalahan dengan arahan Allah? Bagaimana kamu boleh bermaksiat kepada Allah bila Allah sentiasa melihatmu? Jagalah, kata beliau, janganlah melakukan maksiat kepada Allah. Maka mulai pada saat tersebut, kata beliau, dia terus mengamalkan dan menjadi salah seorang daripada wali Allah Ta'ala. Sayyidina Sahal sangat dikasih oleh muaddibnya, muallimnya di madrasah. Sangat dikasih oleh tok guru dia, hak mengajar Quran beliau. Bila ditanya, dan jealous para penuntut ilmu pada zaman tersebut, anak-anak kecil yang ada pada waktu itu, yang bersama di kutab, atau di bahasa dulu ni tadika, dulu dipanggil kutab, tempat belajar Quran.
jealous dia dengan Sayyidina Sahal. Maka orang pakat report kepada mak ayah masing-masing, kata Muallim ini mendahulukan dan melebihkan Sahal daripada kami. Nah, jadi kami ini rasa macam terkebelakang sikit. Dia asyik bagi perhatian kepada Sahal. Maka mak ayah kepada kanak-kanak ini datang temu dengan guru dan maklumkan aduan anak-anak mereka kepada guru tersebut. Kata, kamu lebihkan dia, tidak lebihkan anak kami. Ini apa pasal? Maka dia kata, kalau kamu nak tahu, baik kita tengok. Kita test, tengok. Maka dites. Diberi seorang satu ayam. Seorang seekor ayam bagi semua. Maka semua pakat disuruh oleh guru ni, diperhatikan oleh ibu dan ayah. Kata, pergi sembelih ayam ini di tempat yang tidak satu pun melihat kamu. Tak ada siapa pun boleh tengok kamu, pergi sembelih kat tempat tersebut. Maka anak-anak ni pun pakatlah pergi ke tempat-tempat yang mereka rasa tempat ni tersembunyi. Maka mereka pun mulalah sembelih ayam tersebut. Bila dah dijemput untuk datang balik, anak-anak ni bawa mai ayam-ayam semua dah sembelih, kecuali Sahal. Maka ditanya kepada beliau, kenapa tak sembelih? Hak lain semua sembelih. Ditanya sembelih di mana? Sembelih di belakang pintu, sembelih dalam hutan, sembelih di macam-macam tempat. Mai kat Sahal, kenapa tak sembelih? Kata beliau, macam mana aku nak sembelih? Muallim suruh saya sembelih di tempat yang tidak ada siapa pun yang lihat. Saya bila nak pergi mana tempat pun, Allah sentiasa melihat saya. Itu hasil daripada apa? Hasil daripada zikir dia. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Maka dia kata, macam mana aku nak sembelih? Kamu letakkan syarat tadi terlalu itlak sangat, mutlak. Siapa sahaja termasuk Allah itu siapa? Saya tak boleh nak sembelih. Maka kata guru tersebut kepada ibu bapa tadi yang datang mengadu, cuba kamu tengok, bagaimana aku tak lebihkan budak ini daripada yang lain. Dia lebih daripada semua anak kanak kau tersebut. Contoh semua ni namuzaj, contoh-contoh orang-orang terdahulu yang dibina oleh awliya pada zaman mereka.